Ya. Sekejap share. Kenapa dia tak dapat connection ni? Sepatutnya dah start boleh dah ni, tapi dia tak keluar kat kubu. Pula. Saya dah connection, dah connect dengan tu, tapi dia tak keluar kat kubu. Okay. Dah start dah? Tengah live ni, tengah live. Oh. Okay, dah boleh start dah. Dah start dah, okay? Okay, Ben, terus. Start? Okay. Yes. Yes. Okay, Assalamualaikum dan selamat. Okay. Jadi, pada malam ni kita akan lagi. Kebat. Hai. Share dulu Okay, clear. Testing jap, testing suara, testing. Sebab Ben suara tenggelam sikit, tak berapa jelas. Jelas, suara jelas. Dia dengar tapi macam dia tenggelam sikit. Dengar memang dengar. Suara aku sekejap kan? Suara kau. Ya. Kau dengar aku kan? Aku dengar. Okay, aku dengar. Cuba jelas sikit lah, kena jelas sikit. Suara aku sekejap. Jadi malam ni sama saudara Adhika Live. Okay. Untuk membincangkan tentang Friedrich Nietzsche dan Nazism. Jadi tajuk Nietzsche ini pernah dibentangkan di kubu 2 kali lah. Jadi masuk kali ini adalah kali ketiga. Okay ya? Jadi okay? Okay, baik. Jadi pernah dibentangkan 3 kali lah untuk kali ini. Jadi Nietzsche ini selain juga dikenali sebagai seorang ahli falsafah eksistensialis dan nihilis, Nietzsche ini juga sangat dikagumi ya oleh golongan anarkis, golongan kiri. Walaupun Nietzsche ini dia tidak kata dia anarkis atau apatah lagi sosialis, Nietzsche ini kalau ikut dia tak suka, dia bukan menggemari suatu masyarakat yang sama atau egalitarian, sebab ada pandangan dia ni yang macam pro pada kebangsawanan. Okay, jadi Nietzsche ini juga diambil secara tidak langsung oleh Nazism atau Hitler. Ini yang sepengetahuan saya lah. Tapi ada tarik tali ya antara golongan kiri dengan Nietzsche ni. Ada satu pihak anarkis yang menolak Nietzsche kerana pahaman yang mengatakan dia ini pro kepada kelas tertentu seperti kebangsawanan. Tapi juga ada golongan kiri daripada anarkis yang cuba mempertahankan Nietzsche seperti Emma Goldman. Dia cuba mempertahankan Nietzsche.
Kerana bagi dia yang dimaksudkan oleh Nietzsche sebagai kelas kebangsawanan itu bukanlah seperti yang kita fahami. Dan Emma Goldman telah membuat beberapa syarahan pembelaan terhadap Nietzsche. Dia mengajarkan tentang Nietzsche dalam beberapa kuliah anarkismenya lah. Jadi saya sebagai moderator saja pada malam ni, saya pun nak tahu juga lebih lanjut daripada saudara Adika sendiri yang mengkaji tentang Nietzsche ini. Jadi tanpa buang masa, saya persilakan beliau. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat malam. Terima kasih kepada saudara Benz kerana menjemput saya ke kuliah buku malam ni. Mungkin sedikit kenalan lah pada siapa yang mungkin tak kenal lagi siapa saya sebenarnya, siapa aku lah kan. Okay, nama aku Adika Amirul. Adika Chef Life ni adalah nama channel BookTube aku. Okay, sedikit pengenalan lah. Aku ada satu channel BookTube. Dia channel YouTube, tapi aku lebih bahas tentang buku, tentang sesuatu yang berkait dengan buku. So channel ni aku baru saja found on September yang lalu. So korang boleh follow lah. Okay, sebagai permulaan. Okay, sebagai permulaan, Nietzsche, sebelum tu nak betulkan sikit lah Ben, bukan ni sebutan nama dia adalah Nietzsche, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Okay, you get it lah. Okay, Nietzsche adalah seorang filsuf eksistensialis dari Jerman. Beliau lahir pada 1844 di Rocken. Pernah jadi pensyarah seketika dalam bidang sastra klasik, sastra era klasik dulu, era Rom, era Yunani, sebelum beliau putuskan untuk berhenti dan akhirnya mengembara seluruh Eropah mencari makna hidup. Namun pengembaraan hidup Nietzsche di Eropah tak lama sebelum beliau menghidap penyakit gila yang akhirnya menyebabkan dia terlantar di rumah dan akhirnya beliau meninggal dunia pada tahun 1900 di Jerman juga, di Weimar. Okay, itu serba sikit biografi Nietzsche lah. So kita pergi ke idea falsafah Nietzsche. Okay. Ben, boleh buka slide tak? Cuba buka slide tadi. Slide yang aku bagi tadi. Tolonglah, aku nak tengok. Okay, sebenarnya untuk presentation malam ni ada slide untuk korang semua tengok. So kita akan go through slide lah, tapi kalau Ben tak boleh buka, kita go by word lah. Apa dia Ben? Tak. Okay, tak. Boleh tak Ben? Kalau tak ada, kita teruskan je live. Okay. Ini adalah tajuk kita malam ni, Nietzsche dan Nazism, satu salah faham. Okay, ni gambar Nietzsche lah. Korang mesti nampak macam ini Nietzsche masa bila? Ini Nietzsche yang poster kat kuliah buku tu tadi lain. Ini Nietzsche masa muda. Kau tengok muka dia macam handsome sikit, misai tipis. Tapi yang dalam poster tu, itu Nietzsche masa dah tua sikit. Misai dia dah serabut gila. So dia boleh tengok ini Nietzsche masa muda. Okay, teruskan.
Okey, ni biodata Nietzsche lah yang aku cakap tadi. So, Nietzsche lahir pada 15 Oktober 1844 di sebuah pekan nama Moroccan. Usia 24 tahun, dia jadi pensyarah sebelum dia undur diri pada tahun 1879 kerana masalah kesihatan. Pada tahun 89, dia menunjukkan gejala kegilaan dan menghabiskan sisa hidup di pagat dalam penjagaan ibu dan adik perempuannya. Sehinggalah beliau meninggal dunia pada 25 Ogos tahun 1900. Okey, note dekat adik perempuannya sebab lepas ni kita akan cerita sikit tentang adik perempuannya. Okey, teruskan. Okey, idea falsafah Nietzsche. Nietzsche banyak menulis tentang bagaimana manusia harus menjalani kehidupan mereka. Beliau menyerang sebahagian besar daripada idea moral yang terkenal pada waktu itu kerana beliau tidak percaya apa yang dikatakan itu betul atau salah. Maknanya dalam erti kata lain, Nietzsche tidak percaya bahawa sesuatu moralistik. Okey, Nietzsche dia tak percaya bahawa morality tu harus based on religion. Dia dapat semua orang ada haluan sendiri. Semua orang boleh tentukan mana yang baik, mana yang buruk tanpa ada campur tangan daripada mana-mana orang. Lepas tu dia kata dia sering menyerang nilai agama Kristian. Bukan menyeranglah, lebih kepada kritik. Sebab kita tahu filsuf existentialist ni kerja dia mengkritik je. Sebab existentialist bahasa dia berkata existential, kewujudan. So apa yang wujud kat dunia ni dia kritik je memanjang. So dia kritik lah one of feature of existentialist, dia kritik agama lah. So macam Nietzsche dikritik lah agama yang paling ramai penganutnya di Eropah ketika itu dan kini, iaitu Christianity. Beliau percaya adalah satu benda yang sia-sia apabila seseorang harus merasa kasihan ketika seseorang melihat kelemahan orang lain. Itu Nietzsche kata lah. Dan beliau berpendapat bahawa manusia harus sedar akan diri mereka dan dunia nyata di mana mereka hidup. Beliau memberitahu pembacanya untuk tidak hidup dalam lamunan atau membuat keputusan berdasarkan fikiran yang tidak realistik. Itu yang Nietzsche ajar sebenarnya. Okey, teruskan. Okey. Nietzsche ada banyak teori falsafah, terlalu banyak. Tetapi untuk malam ni, sebab untuk tidak menserabutkan para penonton, para pemirsa, malam ni kita akan bahas tentang dua sahaja. Sebenarnya tiga. Dua sahaja idea yang terkenal, iaitu keinginan untuk berkuasa, the Willi Zuma, dan satu lagi yang kita akan bahaskan adalah Übermensch, manusia super. Dan kalau tak silap, saudara moderator pernah ada tulis buku tentang istilah manusia super ni, iaitu meruntuhkan mitos Superman. Saya tak baca lagi, tapi memang look forward nak beli buku tu, InsyaAllah kalau ada lah. Nietzsche pendapat dalam mengenai bila kita sentuh tentang keinginan untuk berkuasa, menurut Nietzsche, setiap orang haruslah berusaha untuk mengatasi atau menguasai dirinya sendiri secara mudahnya lah. Dan beliau berpendapat pada satu hari nanti, bila manusia berjaya mengatasi kelemahan diri mereka, mereka akan jadi seorang manusia yang lebih baik. Dan konsep ini kita namakan sebagai Übermensch, manusia super. Beliau dan Nietzsche berpendapat bahawa seorang manusia super akan jadi lebih kuat dari manusia normal dan tidak dibatasi oleh idea-idea tentang yang benar atau yang salah. Okey, teruskan. Okey, beliau banyak menulis buku-buku yang kritikal tentang agama, tentang budaya contemporary, falsafah dan sains, dengan menggunakan bahasa Jerman dengan gaya tersendiri dan gemar menggunakan metafora, irony dan aphorism. Okey, aphorism adalah sebenarnya pepatah. Kalau bahasa mudahnya pepatah. Nietzsche adalah seorang filsuf existentialist yang suka guna aphorism, di mana idea beliau akan diperkatakan dalam satu ayat yang jelas, kemudian akan dibahaskan oleh orang lain.
Sebagai contoh, ingin saya petik buku je. Okay, buku ni Twilight of the Idols, atau dalam bahasa Melayunya kalau diterjemah tajuk dia Senja Kala Berhala. Dalam bab pertama aforism ke-8. Rasanya ini antara quote Nietzsche yang paling popular lah. Semua orang duk ulang share dekat Twitter, dekat Facebook, dekat Instagram. Okay, saya baca sikit lah. Out of life, school of war. What doesn't kill me makes me stronger. Dari sekolah perang kehidupan, dari sekolah perang tentang kehidupan, sesuatu yang tidak membunuh aku membuatkan aku lebih kuat. Ini adalah quote Nietzsche yang paling popular lah kalau kita sebut tentang Nietzsche. Okay, kemudian kita pengaruh Nietzsche kekal ketara dalam luar dan bidang falsafah, terutama dalam falsafah existentialism dan pasca modernism, atau biasa orang kenal sebagai postmodernism lah. Gaya dan soalannya yang radikal tentang nilai, objektiviti, kebenaran menghasilkan banyak ulasan, tafsiran dan berbagai falsafah analisis dia. Idea pentingnya termasuk tafsiran tragedi, the birth of tragedy, perulangan abadi, penolakan tentang Platonism dan penolakan tentang agama Kristian dan egalitarianism. Okey, teruskan. Okey, baik, teruskan. Okey, ini belakang ni. Okey, ni antara karya Nietzsche lah. Sebenarnya karya Nietzsche ada banyak, tetapi yang 99 ni yang ada dalam pemilikan aku, atau yang lebih senang cerita yang semua orang kenal. Sebagai contoh, kita boleh tengok The Fröhliche Wissenschaft, The Science yang Gembira, The Gay Science. Buku ni agak ikonik. Buku ni, The Gay Science. Buku ni agak ikonik sebab dalam buku ni lah Nietzsche mengutarakan idea tentang kematian Tuhan, the death of God, dan ia disambung dalam buku ni. Das Stop Zarathustra, maka berkatalah Zarathustra. Buku ni ia adalah buku Nietzsche yang bila kita sebut, kita semua orang tahulah, maka berkatalah Zarathustra. Di Indonesia, buku ni dah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Setakat ni belum ada lagi orang yang cuba translate buku keempat tu, maka berkatalah Zarathustra tu dalam bahasa Melayu. Tapi kalau ada, memang aku look forward nak belilah. Lagi melewati kebaikan dan kejahatan, Beyond Good and Evil, lepas tu perihal salah silah moral. Lepas tu nombor 7 ni Senja Kala Berhala. Yang ke-8 The Vili Zuma, Kehendak untuk Berkuasa. Kehendak untuk Berkuasa ni adalah buku terakhir Nietzsche sebelum dia mati, dan hanya diterbit selepas Nietzsche dikebumi oleh adik dia. Okey, yang ke-9, yang terakhir adalah The Antichrist, Sang Dajjal lah. Okey, teruskan. Baik, teruskan. Okey, sekarang kita masuk ke topik perbincangan utama kita malam ni, keterkaitan Nietzsche dan Nazism. Sebenarnya aku dah bahas benda ni dalam video booktube aku yang ketiga. Kalau tak silap, video tu aku buat pada 15 Oktober yang baru lalu, sempena ulang tahun kelahiran Nietzsche. Dan video tu, alhamdulillah, video tu mendapat sambutan. Video tu lebih banyak view daripada video aku yang lain, dan ramai juga yang like, dan ada juga satu dislike. Itu nak kira juga tu. So, nak cerita malam ni, kita teruskan dengan topik. Okey, kalau korang tengok betul-betul tulisan Nietzsche, tengok betul-betul ni bukan, maksud aku baca dan kaji dalam. Nietzsche bukanlah seorang anti-Semit. Anti-Semit adalah istilah untuk anti-Yahudi lah, senang cerita, anti-Yahudi. Nietzsche bukanlah seorang anti-Yahudi.
dan beliau menjadi seorang yang paling keras menentang anti-Semitism. Rasa kejijikan itu diluah dalam satu surat, sepucuk surat kepada adik dia pada tahun 1887. Ada surat ni, aku ada salinan surat ni, kalau kesempatan nanti aku share. Yang berbunyi, saya mahu menembak mati semua anti-Yahudi. Jadi bila kita tengok dalam surat ni, Nietzsche sendiri berpendirian bahawa dia adalah seorang yang meraihkan pelbagai bangsa dan sekaligus menolak tohmahan pemikir kontemporer yang mengatakan bahawa dia adalah seorang anti-Yahudi. Jadi bagaimana salah faham ni boleh terjadi? Salah faham ni terjadi sebab adik dia, adik Nietzsche sendiri, Elizabeth Alexandra Nietzsche. Sepanjang hidup dia, adik Nietzsche ni, si Elizabeth ni, adalah seorang yang sangat dikenali kerana pandangan anti-Yahudinya yang keras. Selain Elizabeth juga adalah seorang fasis tegar. Dan Nietzsche secara peribadi tak setuju dengan adik perempuan dia. Malah pada satu tahap tak mengaku saudara lah, senang cerita, tak mengaku saudara. Tapi setelah kesihatan Nietzsche semakin memburuk pada tahun 1889, Elizabeth mengambil alih semua karya Nietzsche, di mana saat itu pemikirannya dah mula tersebar di seluruh Eropah. Semua orang dah kenal lah. So bila pada tahun 89, Nietzsche memang dah tenat gila. So adik dia take over lah. Adik dia take over semua tulisan dia. Tapi apa yang dia buat adalah sebaliknya. Okey, teruskan. Okey. Setelah Nietzsche meninggal dunia pada tahun 1900, Elizabeth mengkhianati abang dia dengan mengubah suai karya abangnya agar sesuai dengan agenda politik majoriti rakyat Jerman ketika itu. Okey, benda ni kita boleh tengok ketika Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama di mana Jerman bersama dengan rakan sekutu dia, Austria-Hungary, Bulgaria dan juga kerajaan Turki Osmaniyah melancarkan perang terhadap pihak sekutu yang dianggotai oleh Britain, Perancis, Belgium dan segala sekutu-sekutu mereka lah. Rusia termasuk, Rusia masa tu. Demi menaikkan semangat tentera Jerman yang berperang ketika Perang Dunia Pertama, setiap askar Jerman ketika itu dibekalkan dengan buku ni. Maka berkatalah Zarathustra. Pendek kata, kalau kau jadi askar British masa Perang Dunia Pertama dan kau dapat tawan seorang askar Jerman, benda pertama yang kau akan jumpa dalam backpack dia adalah buku Maka Berkatalah Zarathustra. Bacaan wajib. Dia meluas masa tu. So, dan ketika Perang Dunia Pertama, antara askar yang kita kenal dalam askar Jerman, ada seorang askar ni yang kemudiannya kita tahulah dia jadi manusia paling jahat, sejahat manusia di dunia, Adolf Hitler. Ya, dia berkhidmat ketika Perang Dunia Pertama sebagai askar penghantar surat. Dan Okay, nice. Hitler masa tu berkhidmat dalam Perang Dunia Pertama. Dia bukannya pangkat tinggi sangat pun. Dia pangkat corporal je dalam askar Jerman. Kemudian dia terkena gas beracun yang menyebabkan mata dia buta seketika dan akhirnya dia dibawa keluar dari medan perang. Sebelum dia nak masuk perang balik, Jerman dah kalah. So sentimen yang digunakan masa Hitler tubuhkan parti Nazi pada tahun 1919, tahun lepas Perang Dunia Pertama berakhir, dia guna sentimen Nietzsche ni. Dan kemudian kita tengok pada tahun 1930, 3 tahun
3 tahun sebelum Nazi berkuasa, Elizabeth mendaftarkan diri sebagai ahli seumur hidup Parti Nazi pimpinan Adolf Hitler. Dan melalui manipulasi yang cermat, dia menggunakan kemasyhuran abangnya untuk mempromosikan ideologi Nazisme di seantero Jerman. So dia kerjasamalah dengan Hitler untuk sebarkan ideologi Nazisme, dan ideologi Nazisme tu diperkuatkan dengan idea falsafah Nietzsche. Pada tahun 1935, 2 tahun lepas Nazi berkuasa di Jerman, Elizabeth meninggal dunia. Upacara pengebumiannya dihadiri oleh para pemimpin tertinggi Nazi Jerman, termasuk Hitler sendiri. Okey, teruskan. Okey, sejujurnya kalau korang tengok right wing yang radikal, sebenarnya bukan right wing yang radikal lah, semua orang. Kalau korang baca karya Nietzsche dengan cermat dan teliti, korang akan jumpa nuansa idea-idea yang bernuansakan ultra nationalism dalam karya Nietzsche. Korang tak akan jumpa. Korang pergilah mana-mana buku dia, dari The Birth of Tragedy tadi yang aku senaraikan tadi, sampailah buku terakhir dia, The Will to Power tadi, tak akan ada, korang tak akan jumpa. Namun ni nak cerita kat sini, point dia, beberapa konsep dan idea falsafah Nietzsche seperti yang tadi tu, yang sebut tadi, kehendak untuk berkuasa dan will to power, dan konsep Übermensch, manusia super, memang sangat berpotensi untuk salah gunakan. Okey, kita kembali pada idea terawal tadi. Dalam slide yang terawal tadi, aku cakap bahawa idea Übermensch tu, idea manusia super tu adalah idea di mana seorang manusia yang mampu mengatasi diri dia untuk menjadi seorang manusia yang lebih hebat daripada masa lampau dia. Itu konsep Übermensch yang sebenar-benarnya mengikut Nietzsche. Tetapi konsep Übermensch telah disalahguna oleh Hitler dengan mengatakan bahawa sesungguhnya Übermensch itu adalah bangsa Arya, bangsa Jerman. Dan Hitler mencipta satu lagi istilah yang mana istilah ni turut menghantui idea Übermensch Nietzsche selepas itu, iaitu Untermensch. Tadi kita dengar Übermensch. Uber maksudnya atas. Übermensch, manusia atas, kelas manusia super, manusia kelas atasan. Bukan Hitler lah, para ahli pakar kaji bangsa dalam parti Nazi mencipta satu lagi istilah untuk downgrade. Untermensch, bawah, Untermensch. Dan menurut Himmler adalah ketua polis, ketua SS. SS adalah satu organisasi polis rahsia Nazi yang mana tugas SS ni adalah untuk menghapuskan golongan minoriti. Konsep Untermensch, melalui konsep Untermensch, Hitler mengatakan bahawa manusia kelas bawahan ini adalah orang Yahudi, golongan minoriti agama, golongan LGBT, dan I'm sorry to say, benda ni memang berlaku. Satu lagi golongan yang korang tak tahu, satu lagi golongan OKU. Golongan OKU hari ni aku kata memang bersyukurlah, sebab meskipun dia orang serba kekurangan, hidup dia masih terbela. Tetapi pada zaman Hitler tidak. Hitler menganggap golongan OKU adalah golongan Untermensch, manusia kelas bawahan, dan golongan OKU ni termasuk golongan Yahudi tadi, golongan LGBT, golongan minoriti agama, mereka semua patut dihapuskan. So itulah yang berlaku, Holocaust. 13 juta orang manusia mati, 6 juta Yahudi, selebihnya yang aku sebut tadi, golongan LGBT, golongan minoriti agama, golongan Gypsy, golongan OKU. Mereka semua adalah mangsa kekejaman
Hitler dalam mewujudkan apa yang menurut dia adalah satu bangsa ideal, bangsa Übermensch, yang sebenarnya disalahertikan daripada konsep Übermensch yang dikatakan oleh Nietzsche dalam buku Maka Berkatalah Zarathustra. Okey, citra Nietzsche telah dihancurkan oleh para penganut Nazism di mana Empire ketiga telah mengaplikasikan semua hal keji itu. Kita tengok sendiri yang kewujudan kem-kem tahanan di seluruh Eropah ketika itu. Korang boleh bayangkan bagaimana mereka ni menunggang idea falsafah Nietzsche demi menghalalkan pembunuhan jutaan, ratusan juta umat manusia. Lebih buruk lagi, pandangan tersebut terlihat seperti visi buatan Nietzsche. Walaupun pada kenyataannya itu sebenarnya adalah pemikiran yang telah diseleweng oleh adik dia sendiri. Dan satu lagi fakta yang kita perlu ketahui adalah meskipun Hitler menggunakan idea Nietzsche untuk menghalalkan penindasan ke atas berjuta umat manusia di Eropah ketika Perang Dunia Kedua, tak ada bukti kuat yang membenarkan bahawa Hitler telah membaca karya-karya Nietzsche. Okey. So sebenarnya Nietzsche bukan Hitler seorang je baca, Mussolini juga baca. Kalau korang tengok dekat Wikipedia lah, senang cerita, aku tak tahu nak fikir source mana lagi lain yang lebih kredibel, tapi kalau korang tengok antara figure yang terinspirasi dengan falsafah Nietzsche, Hitler satu, seorang lagi Sartre, seorang filsuf existentialist dari Perancis, dia kiri, filsuf kiri. Lepas tu Derrida pun kiri. Satu lagi Mussolini pun baca juga. Mussolini baca juga buku-buku Nietzsche, tapi dia tak sampai ke tahap menunggang idea Nietzsche. Satu lagi, Allamah Iqbal ada beberapa puisi yang ditulis dia terinspirasi dari Nietzsche. Malah kalau kita tengok dalam konteks Nusantara, Buya Hamka ketika menulis tafsir Al-Azhar dalam penjara, beliau juga mengkritik pendapat Nietzsche. Okay, kita teruskan. Hitler sangat terinspirasi dengan Nietzsche. Macam kita cakap tadi, menganggap bahawa Übermensch adalah bangsa Jerman yang berasal daripada suku Aryan. Manakala bangsa Yahudi, golongan LGBT, golongan OKU pada pendapat Hitler adalah suatu kelompok yang wajib dihapuskan. Inilah yang aku cakap tadi, Untermensch, bawah, manusia kelas bawahan. Supaya bangsa Jerman dapat berevolusi dan seterusnya digelar sebagai Übermensch. Kalau kita tengok, falsafah Nietzsche adalah sebuah alien existentialist artistik yang percaya bahawa manusia adalah agung. Manusia yang agung adalah mereka yang dapat membina sistem moral yang bebas tanpa merujuk kepada keberadaan Tuhan yang dikenali dan nilai dalam agama Kristianiti ataupun Yahudi. Dan kita tak sangka bahawa pemikiran Nietzsche ni telah digabungkan dengan ideologi kotor Nazism Jerman dan kemudian digunakan dalam bentuk pembunuhan jutaan umat manusia. So kita tengoklah apa yang berlaku. Misalnya di Ukraine sendiri, ketika Jerman menyerang kesatuan Soviet pada tahun 1941, Himmler, ketua SS, mengarahkan supaya orang Yahudi Ukraine dibunuh, kemudian ditanam dalam satu lubang besar. Sampai sekarang lubang tu masih ada lagi, tapi lubang tu dah kambus dengan tanah. So tempat tu ada lagi. So kalau korang pergi Ukraine, kalau korang ada peluang lah, lepas COVID-19 ni pergi travel, kalau korang pergi Ukraine, korang akan tahulah kisah dia macam mana. Dia orang kumpul ramai-ramai orang Yahudi dalam satu rabung, kemudian seorang satu peluru. Itu mula-mula tu, seorang satu peluru. Kemudian ketika akhir perang, masa tu Nazi dah tak ada bahan mentah dah, so dia orang fikir cara lain nak bunuh orang Yahudi, so dia orang guna gas chamber.
kamar gas. Seperti yang orang tahulah, kem-kem tahanan dilengkapi dengan kamar gas. Orang Yahudi disumbat dalam bilik itu, kemudian diracun sampai mati. Itu kesan dia. 13 juta mati macam tu je. Semua ni berlaku akibat ideologi politik kotor Nazism yang dibalut dengan idea falsafah Nietzsche yang telah diseleweng oleh adik ni. Okay, next. Akan tetapi, jelas sekali bahawa mereka salah tafsir gagasan Nietzsche tentang Übermensch. Kebenciannya pada mentaliti tuan hamba, master slave mentality, dan pandangannya tentang bangsa manusia. Macam aku sebut tadi, dalam konsep Übermensch, menurut Nietzsche sendiri adalah seorang manusia yang memiliki moral yang tidak langsung berasal daripada Tuhan atau agama, melainkan inherent dalam kemanusiaan. Nietzsche amat kesal dan jijik terhadap area masyarakat ketika itu yang berpendapat bahawa agamalah satu-satunya super morality. Dan kejengkelan Nietzsche terhadap morality tuan hamba, master slave morality, juga merujuk kepada lemahnya kekuatan spiritual, bukan pada lemahnya kekuatan politik. Memang Nietzsche kata kalau seseorang harus berdiri dengan kekuatan spiritual sendiri, dan berpendapat bahawa seorang manusia ni dilahirkan untuk menentukan hala tuju hidupnya sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang. So itulah terciptanya kritikan Nietzsche terhadap master slave morality, morality tuan hamba atau mentality tuan hamba, master slave mentality. Satu lagi, Nietzsche memang percaya bahawa manusia mewarisi keunggulan tertentu berdasarkan jenis bangsa yang seseorang miliki. Tetapi yang beliau amat kagum adalah perkahwinan silang antara kaum dan bukannya ketuanan bangsa Aryan. Macam contoh dekat Malaysia ni, kita tengok dah sekarang Melayu kahwin sama Cina, Cina kahwin sama India, Melayu kahwin sama Iban, Melayu kahwin dengan Kadazan. Itu pada Nietzsche adalah sesuatu yang bagus. Dia menggalakkan cross interracial marriage. Kalau ikut dalam buku dia tak pernah sama sekali mengagungkan ketuanan bangsa Aryan. Malah perkataan bangsa Aryan sendiri pun tak disebut dalam buku dia. Tak ada pun. Beliau tak ada sebut pun tentang ketuanan bangsa Aryan ni dalam buku dia. Okey, kita teruskan. Kita nak tutup dah ni. Okey. Sejarah sangatlah diperlukan untuk mengambil setiap tindakan dalam kehidupan ini, tentu saja dengan bercermin dari nilai-nilai bijak dari peristiwa lampau. Pengalaman itu bisa jadi pelajaran setiap individu, siapapun dirinya dan apapun kedudukannya, misalnya pemimpin negara lah. Tetapi kalau kita tengok pada hari ini, seperti mana tidak ada seorang pemimpin yang mampu belajar daripada sejarah. Kebanyakan dari mereka menggunakan kekuasaannya untuk menodai idea-idea falsafah, lantas menghalalkan penghapusan bangsa manusia. Kalau ikutkan tragedi menunggang idea falsafah ni, menunggang idea falsafah untuk kepentingan peribadi, sebenarnya dah ada. Sejak zaman manusia membina tamadun lagi. Tetapi dia tidaklah seperti manusia menunggang agama untuk menghalalkan penghapusan bangsa manusia. Dia tak seperti itu. Mungkin ni apa yang aku baca lah. Kalau tak tahulah kalau ada orang lain baca mengikut pemahaman aku setakat ni, yang betul-betul penunggangan terhadap idea falsafah yang memberikan kesan buruk kepada umat manusia adalah apa yang telah dilakukan oleh Hitler dan adik perempuan Nietzsche sendiri, iaitu Elizabeth menyeleweng karya-karya abang dia untuk kepentingan politik, dan kemudiannya digunakan oleh Hitler untuk menghalalkan penghapusan bangsa manusia. Di Eropah, kalau korang tengok, benda ni masih lagi diperdebatkan. Masih lagi ramai orang menganggap bahawa
Nietzsche dan Nazism saling berkait antara satu sama lain. Walhal sebenarnya terus terang aku cakap, aku ulangi dalam video bokep aku dah, aku nak ulang balik, tidak pernah langsung. Nietzsche tak ada berkaitan langsung dengan Nazism. Ia hanyalah salah tafsir yang dibuat-buat oleh orang yang rapat dengan Nietzsche, iaitu adik dia sendiri, dan kemudiannya digunakan oleh Hitler yang sememangnya menganggap bahawa ada satu bangsa yang lebih superior, iaitu bangsa Aryan, dan kemudiannya menggunakan idea falsafah Nietzsche untuk menghalalkan pembunuhan umat manusia. Itu yang berlaku. Dan kita tengok apa yang berlaku. Mungkin orang kata Holocaust ni, mungkin ada orang kata Holocaust ni menipu. Contohnya macam PES lah, macam PES dulu ni sering kutuk puak-puak yang mempercayai teori konspirasi. Dia orang kata Holocaust tu menipu. Aku tak terkejut sebab dulu aku pernah baca satu buku tentang teori konspirasi dan memang ada setengah sarjana barat yang menidakkan kewujudan Holocaust tu. Dan mereka inilah yang kemudiannya menjadi pakar rujuk golongan-golongan teori konspirasi. Sebenarnya Holocaust memang terjadi. Korang boleh setuju atau tak setuju, tapi pada aku sendiri sebagai seorang yang memang minat sejarah, baca sejarah dan mendalami sejarah, Holocaust memang terjadi. 13 juta umat manusia dibunuh dalam kem-kem tahanan yang dibina oleh rejim Nazi ketika Perang Dunia Kedua. 6 juta Yahudi. Itu memang, tapi yang orang nampak 6 juta Yahudi je. Dia tak tahu 7 juta lagi tu siapa. Golongan minoriti agama, golongan gypsy, golongan LGBT, golongan OKU. Itu yang macam aku pelik bila ada setengah OKU dia sokong parti kanan dekat Malaysia ni lah. Aku pelik bila ada setengah OKU yang sokong parti kanan. Aku tak kisah itu adalah orientasi politik masing-masing. Semua orang boleh pilih siapa dia nak sokong, siapa yang dia nak benci. Tapi pada aku itu adalah satu benda yang janggal apabila ada golongan OKU yang masih lagi percaya dengan parti-parti kanan lah dekat Malaysia ni. Sampai satu tahap, kalau tak silap aku, masa perhimpunan ISET, anti-ISET 2 tahun lepas, ada seorang penyokong PAS pakai kerusi roda berarak dalam perarakan tu. Aku belik, kenapa dia sokong benda macam tu? Dia tak salah, aku tak salahkan dia bila dia, kalau dia nak, memang nak pilih dan nak jadi penyokong PAS. Tapi aku pelik, kalau dia baca betul sejarah Hitler ni, sejarah Perang Dunia Kedua, di mana Hitler menghapuskan orang golongan OKU kerana pada dia golongan OKU ni tak layak hidup dan adalah satu duri dalam daging bagi bangsa Aryan. Dia orang tentu takkan sokong benda ni. Kita tengok macam mana sejarah sendiri, macam mana Hitler sendiri sanggup buat apa saja untuk menghalalkan jutaan pembunuhan umat manusia, termasuk menunggang idea falsafah Nietzsche. Itu bagi aku the worst thing yang aku tak sangka benda ni terjadilah. Biasa kita dengar orang menunggang agama kan, orang menunggang agama demi kepentingan peribadi, kepentingan politik, sampai ada yang berbunuhan. Ini ada orang yang menunggang idea falsafah sampai terjadinya pembunuhan sesama manusia. Pun begitu bagi aku, dia tak seteruk orang yang menunggang agama lah. Dia tak seteruk orang yang menunggang agama. Dan satu lagi, sebab falsafah ni rumit, tak semua orang boleh membaca dan memahami falsafah. Namun benda ni kalau kita discuss dekat Eropah, benda ni masih lagi wujud lah. Dan dekat Malaysia ni so far tak nampak lagi. Meskipun The Patriot pernah up beberapa artikel pasal Nietzsche, antaranya tentang perbahasan konsep Tuhan sudah mati itu. So far dia orang tak lagi menunggang idea falsafah Nietzsche untuk kepentingan dia orang lah.
golongan TV yang pro TV, patriot, golongan kanan misalnya, dia hanya tunggang agama je lah, tak tunggang falsafah pun. So far yang aku boleh katakan benda ni kalau nak diterangkan lagi, aku boleh sanggup bagi pencerahan lah. So ni adalah penutup untuk malam ni dan aku ada sedikit gambar. Okey, ni adik dia, adik perempuan Nisha. Nampak macam baik je kan, muka macam bakery, tapi kau tengoklah orang inilah yang telah menyeleweng, menikam abangnya dari belakang, lalu menggunakan idea falsafah abang dia untuk membunuh jutaan umat manusia. Dan kita tengok gambar satu lagi. Next band. Okey, kalau korang nak cakap aku tipu, sorry to say, memang tak lah. Ini adalah gambar yang menunjukkan bahawa adik Nietzsche sendiri berjumpa dengan Hitler. Ni Hitler, kalau korang boleh tengok ni Hitler, yang ni Himmler. Korang boleh tengoklah pertemuan antara Elisabeth Nietzsche dengan diktator Jerman Hitler. Lepas tu dia ditemani oleh Himmler, ketua SS. Dan pertemuan ni berlaku di Nietzsche Archive. Okey, Nietzsche Archive adalah sebuah rumah. Rumah dia tak besar mana pun, rumah semi-D je. Kalau korang tengok dekat Google, rumah ni besar rumah semi-D je. Rumah semi-D kat Malaysia ni, ataupun detached house lah senang kita. Rumah detached atau semi-detached house dekat Naumburg, Jerman. Kalau kau pergi rumah tu, kau akan tengok koleksi-koleksi buku Nietzsche. Nietzsche jadikan rumah tu sebagai perpustakaan peribadi dia. Banyak koleksi kat situ. Itulah sebabnya kalau satu hari nanti kalau aku dapat peluang pergi Jerman, aku nak pergi Naumburg ni dulu. Benda pertama yang aku nak pergi lepas Berlin adalah kota Naumburg. Aku nak pergi tengok Nietzsche Archive ni. Nietzsche memang seorang yang rajin membaca. Kau tengok. Dan kebanyakan idea-idea falsafah dia mengkritik filsuf lain macam Aristotle misalnya, apa lagi, Wagner adalah seorang ahli muzik yang terkenal dengan seorang ahli muzik Jerman, yang mana lagu-lagu gubahannya digunakan oleh Hitler ketika Nazi Jerman merintah untuk naikkan semangat nasionalisme. Nietzsche tak suka, mula-mula dia okey dengan Wagner, tapi lama-kelamaan dia tengok Wagner ni mula menunjukkan sentimen seperti adik dia, lalu dia putus kawan. Dan dalam buku Nietzsche kontra Wagner, dia mengkritik pendirian Wagner itu sendiri. Dan ada juga ditampilkan dalam buku dia, manusia semuanya terlalu manusia, human of to human. So kita boleh tengoklah. Dan kalau korang sudi nak cari, rumah tu masih ada. Rumah Nietzsche Archive ni masih ada. Korang boleh check sendiri kat Google. Tapi rumah ni memang wujud. Dan memang banyak koleksi buku-buku kepunyaan Nietzsche dekat situ. So inilah satu-satunya bukti jelas bahawa kalau kau tengok Elisabeth Nietzsche jumpa dengan Hitler, siap shake hand lagi, siap jumpa salam-salam lagi. Kedua-duanya menunggang idea falsafah yang kemudiannya mengakibatkan pembunuhan jutaan umat manusia. Okey, itu saja daripada aku malam ni. Sekian, terima kasih. Dan kalau korang nak merujuk lagi, slide terakhir, ini adalah slide rujukan aku. So kalau korang nak tahu tentang topik kita pada malam ini secara lebih detail, korang boleh check lah. Korang boleh pergi rujukan secara rujukan ni. Yang pertama tu buku dari Bataille on Nietzsche tu, buku ni best. Buku ni aku dapat dari dekat Google, PDF. So korang boleh cari dan baca sendirilah pendapat beliau. Dan beliau adalah filsuf yang pertama
menolak keterkaitan antara Nietzsche dengan Nazism. Lepas tu kau boleh tengok lagi dekat yang ni aku petik dekat Google Scholar. So korang boleh ambil, aku search dekat Google Scholar ni, yang nombor 2, nombor 3, nombor 4. Yang selebihnya ni website lah. Dah ada satu website dulu ni aku quote, Republik Merdeka Online, Supana J, Hitler dan Nietzsche. Ini Indonesia punya lah. Dia lebih ringkas. Yang lagi dua ni susah sikit sebab dia panjang. Sikit. So itu sajalah untuk malam ni. Okay, terima kasih. So Ben, ada apa-apa nak tanya ke? Ha? Apa dia? Dengar. Soalan. Aku baca soalan ya. Soalan penonton. Okey, daripada Muhammad Amirul. Tanya, apa yang dimaksudkan oleh Nietzsche dengan ungkapan God is dead? We have killed him. Adakah satu kejayaan atau amaran? Okey, daripada Muhammad Amirul. Okey, ungkapan Tuhan sudah mati. Sebenarnya ini kena buat satu session lain ni. Kalau ikutkan memang tak berapa sangat lah kalau nak. Okey, nampak. Okey, perbahasan mengenai ungkapan God is dead atau Tuhan sudah mati, God is thought. Sebenarnya nak bahas ni panjang sangat, memang sangat panjang. Kita perlukan satu lagi session untuk bahas benda ni je. Tetapi secara ringkasnya aku boleh jawab bahawa ini adalah satu amaran sebenarnya. Satu amaran. Sebab Nietzsche meramalkan dalam, secara ringkasnya lah aku tafsirkan, dalam ungkapan Tuhan sudah mati ni, dia tafsirkan bahawa pada zaman akan datang agama tidak lagi berguna sebagai panduan hidup umat manusia. Sebab dia tengok, sebab kalau tengok buku-buku Nietzsche, dia mempamerkan kritikan dia yang tajam dan keras terhadap agama. So dia pada akhirnya dia menyimpulkan bahawa akan tiba satu zaman di mana agama tidak lagi dijadikan pedoman umat manusia. So kena cari benda lain untuk mengisi kekosongan nurani umat manusia. Tapi itulah masalahnya sendiri, Nietzsche seorang ateis. Dan most of existentialist memang ateis. Kalau kau tengok filsuf existentialist sebelum Nietzsche, Kierkegaard misalnya, sama juga tema dia dengan Nietzsche, dia banyak kritik Christianity. So secara mudahnya aku nak jawab soalan saudara Muhammad Amirul ni, dia adalah satu amaran. Okey, itu saja. Soalan lain? Okey, soalan dari Aqua. Aqua ni member aku ni. Dia kanan. Aqua ni nak cerita sikit lah. Dia right. Tapi so far dia orang, Aqua ni member BN, tapi so far dia antara orang BN yang paling relax dengan aku. Dia tak sefanatik orang lain. Inilah satu benda yang aku salut sangat pasal Aqua ni. Dia tak sefanatik orang lain. Okay, Aqua, selepas berlaku penyelewengan karya Nietzsche, adakah antitesis yang melawan karya ini dengan pencerahan dalam penulisan bahawa karya-karya ini sabotaj? Okey, so far macam tadilah. Macam dalam slide tadi, rujukan aku yang pertama adalah buku on Nietzsche yang tulis oleh seorang filsuf namanya Bataille. Nama keluarga dia Bataille. Korang boleh cari sendirilah. Dia antara orang pertama yang tulis buku yang melawan naratif Nietzsche dengan Nazism. Dan so far memang banyaklah artikel di website Eropah yang
memang mengatakan bahawa Nietzsche dengan Nazism ni memang tak ada kaitan. Tapi so far di Malaysia ni tak ada lagi. Kalau ada orang nak buat, silakan lah. Silakan dengan segala hormatnya. Aku memang respect lah kalau ada orang yang cuba nak break out the narrative ni, cuba untuk menerangkan orang ramai bahawa Nietzsche bukanlah jahat seperti yang mana orang masukkan. Dia cuma salah faham saja, salah tafsir yang akhirnya menyebabkan ramai umat manusia terbunuh. Memang ada pencerahan. So nak menjawab soalan aku ni, memang ada pencerahan dalam tulisan bahawa karya disabotaj, tapi ia tak begitu meluas lagi. Dan dekat Malaysia sendiri memang belum ada lagi. Kalau ada, aku memang mengalu-alukannya lah, insyaAllah. Okey, seterusnya, Ben. Nietzsche punya agama atau ateis? Oh, ni aku dah jawab tadi. Nietzsche adalah seorang ateis. Kebanyakan filsuf, terutama sekali filsuf existentialist adalah ateis. Yang tak mempercayai keberadaan Tuhan itu di mana. So, bila korang baca buku Nietzsche ni, korang kena berhati-hati sikit lah. Sebab takut korang faham lain ke. So korang kena baca dengan interpretation lah. Kalau boleh, macam aku sendiri, aku baca satu topik on Nietzsche, lepas tu aku search interpretation orang dekat Google. Diorang ni kata apa, orang tu kata apa. So nak memahamkan apa yang Nietzsche kata tu. So menjawab soalan Ali Yusa ni, Nietzsche adalah etis, seorang etis. Okay, seterusnya. Antara Hitler dan Stalin, mana tokoh yang lebih jahat dalam genocide? Ini susah nak jawab. Tapi sebenarnya tak ada siapa yang lebih teruk lah. Kalau nak ikut jumlah manusia yang lebih ramai mati, Stalin lagi teruk. Tetapi bagi aku jelaslah, manusia yang menghalalkan pembunuhan bangsa manusia, orang tu lah yang paling jahat. Meskipun orientasi politiknya sama dengan apa yang aku pegang, tapi still benda tu aku anggap jahat lah. Sebab banyak lagi cara untuk kita dapat banyak lagi cara supaya manusia boleh stick dengan bagi aku meraihkan secara jujur, secara terus aku lebih meraihkan perbezaan pendapat lah. Walaupun perbezaan pendapat tu agak kontradik dengan pegangan hidup aku, tapi aku meraihkan. Pembunuhan yang berlaku sepanjang sejarah adalah akibat daripada manusia tidak boleh tolerate perbezaan antara satu dengan yang lain. So itu yang berlaku. Stalin pun sama, meskipun Stalin adalah salah satu sosok dalam kiri yang kebanyakan orang banggakan, tapi Stalin cara dia salah lah. Cara dia menghapuskan orang yang mengkritik dia tu, bagi aku memang tak wajar lah. Dan kalau kita tengok apa yang Stalin buat ni, akhirnya membawa padah apabila Hitler menyerang Kesatuan Soviet pada 22 Jun 1941. Tentera Soviet hilang arah. Hilang arah sebab jeneral-jeneral mereka yang terbaik telah dibunuh oleh Stalin ketika Great Purge 1932. So apa yang berlaku, Stalin jika dia mencurigai seseorang dibunuh, walaupun orang tu adalah orang yang pernah rapat dengan dia, ini termasuklah para general dia, dan akhirnya dia buat kesilapan di mana ketika Hitler menyerang Kesatuan Soviet, tentera Soviet bagaikan hilang arah sebab dia orang dah tak ada pemimpin-pemimpin yang berwibawa. Hanya pada Disember 1941 je baru tentera Soviet berjaya lawan balik. Itu kesilapan Stalin sebenarnya. Itu antara kesilapan Stalin dalam merencanakan Great Purge, yang akhirnya menyebabkan kebinasaan kepada Kesatuan Soviet sendiri ketika Perang Dunia Kedua. Okey.
So balik pada soalan Rizan, aku rasa macam tak ada yang lebih jahat lah, semua sama jahat lah. Semua sama jahat. Kenapa kan? Okay, Mio Amirul seterusnya. Okey. Adakah fahaman kanan adalah ideologi yang ideal untuk mengukuhkan negara bangsa Malaysia? Kita tahu bangsa di Malaysia adalah tidak seteguh seperti negara jiran kita iaitu Indonesia. Persoalan ni okey, bagi yang okeylah. Kita ada, kat Malaysia ni kita ada 3 orientasi politik. Tengah, kiri, kanan, tengah, kiri. So yang sejak kemerdekaan kita dipegang oleh ideologi parti yang memerintah negara kita sejak kemerdekaan adalah parti yang berhaluan kanan. Kecuali 22 bulan di bawah Pakatan Harapan, mereka adalah tengah. Mereka adalah, kalau kau tengok ideologi politik parti Pakatan Harapan yang terdahulu, mereka semua center. Cuma beza ada yang center right, ada yang center left. Misalnya macam PKR dengan DAP, mereka center left. PPPM dengan Amanah dia center right. PBBM dulu center right tapi sekarang dah jadi far right. Tak adalah far right sangat tapi right wing lah. Tapi adalah sedikit elemen yang far right dalam PBBM. So berjawab soalan Mio Amirul ni, antara kanan, adakah kanan adalah ideologi yang ideal untuk mengukuhkan negara bangsa di Malaysia? Secara jujur aku reserve pendapat aku untuk jawapan ni, tapi soalan ni susah sikit lah aku nak jawab sebab sampai sekarang kita masih mencari-cari ideologi yang sebenar untuk menyatu padukan rakyat Malaysia. Sebab kiri pun ada kritik dia juga, tengah pun ada kritikan dia juga, kanan pun ada kritikan dia juga. Masing-masing ideologi ada kritikan sendiri. So daripada kita tiga-tiga ni kita nak cari formula yang terbaik dalam menyatu padukan rakyat Malaysia. Meskipun aku seorang anarko-sosialis, secara jujur lah, bukan artinya aku seorang anarko-sosialis, dan sering melawan establishment, terlalu if kiri cuba bayangkan kalau kiri pegang Malaysia ni, parti Sosialis Malaysia, Parti Rakyat Malaysia berjaya bentuk majoriti kerajaan dalam negara. Adakah sesuatu benda tu akan berubah dalam masa satu malam je? Tidak. Sebenarnya tidak. Rome wasn't built in a day. Kota Rome tak dibina dalam sehari. Untuk bawa perubahan, dia ambil masa. Dan untuk membawa perubahan tu, kita perlukan kerjasama dari semua pihak. Tanpa kira fahaman politik ataupun pegangan agama ataupun tak kisahlah apa perbezaan kita sekalipun. Meskipun memang aku memang ada harapan bahawa Parti Sosialis Malaysia, Parti Rakyat Malaysia ataupun ada elemen kiri dekat Malaysia ni satu hari nanti akan ada future untuk naik ke tampuk kekuasaan. Bagi aku, untuk mereka buat perubahan tu perlukan kerjasama semua lah. So balik pada soalan ni, aku rasa aku tak dapat nak jawab soalan ni secara detail lah. Sebab sampai sekarang pun, meskipun aku sering melawan establishment, sampai sekarang aku masih mencari-cari formula yang terbaik untuk mengukuhkan negara bangsa di Malaysia. Okay. Seterusnya. Nietzsche agak keras dengan Kristian dan parti pernah memuji Islam, agama Muhammad. Apa pandangan saudara? Okey. Terima kasih kerana tanya soalan ni. So far
belum go deep lagi tentang puji-pujian Nietzsche kepada agama, sebab yang so far aku dengar dari tokoh kiri je lah. Sebab misalnya Haji Misbah dia kata bahawa Islam dan komunisme tu adalah satu kesepaduan, boleh digabungkan, dan pernah kata dalam risalah dia Islam dan komunisme. So far yang aku nampak dekat tokoh-tokoh kiri lah, dekat misalnya macam yalah Haji Misbah dan ada beberapa orang tokoh kiri syariati. So Nietzsche buat masa ni saya tak go deep lagi. InsyaAllah, terima kasih kerana tanya soalan ni. InsyaAllah satu hari nanti kita akan cari perkaitan antara Nietzsche dengan Islam. Tapi so far jawapannya tak ada lah. Belum pernah jumpa lagi. Bukan tak ada, belum pernah jumpa lagi. Kalau ada, insyaAllah akan diberitahu kemudian. Okey, seterusnya. Apakah karya dari saudara Muhammad Iqbal Zulkifli, apakah karya Nietzsche yang ditokok tambah oleh adiknya? Jika iya, apakah karya Nietzsche telah murni atau dibiarkan palsu dari adiknya? Okey, memang betul karya-karya Nietzsche pernah diseleweng oleh adiknya, tetapi namun selepas Perang Dunia Kedua berakhir, pihak-pihak yang menang dalam Perang Dunia Kedua iaitu US, British, Perancis dan Kesatuan Soviet, mereka memulakan satu proses yang dinamakan proses penyahnazifikasion atau dalam bahasa Inggeris denazification. Melalui proses denazification, semua perkara yang ada sangkut paut dengan Hitler ketika semua benda yang ada sangkut paut dengan Jerman ketika Hitler memerintah dibersihkan. Ini termasuklah karya-karya Nietzsche. Karya-karya Nietzsche selepas Perang Dunia Kedua telah dibersihkan oleh beberapa orang sarjana barat yang mereka ni adalah ahli dalam falsafah dan mereka adalah orang yang benar-benar memahami falsafah. So berbalik pada saudara Iqbal Zulkifli, karya Nietzsche yang sampai ke tangan kita hari ini adalah yang telah dibersihkan daripada pengaruh pendapat-pendapat politik adik dia. So bermakna pendapat politik adik dia tu dah tak ada wujud lah. So kalau korang tengok buku macam The Gay Science ni, Genealogy of Morals, Zarathustra, Twilight of the Idols ni, buku-buku yang sampai di tangan kita hari ni semuanya sudah dibersihkan. So tak ada masalah. Korang boleh pergi beli dekat Kino buku-buku Nietzsche dan korang boleh baca dengan fikiran yang terbuka, ataupun korang boleh beli dengan Benz lah. Benz ada jual maka berkatalah Zarathustra dalam bahasa Indonesia yang diterjemah oleh H.D. Yassin. So korang boleh bacalah tanpa sebarang keraguan, sebab jangan risau, karya tu memang dah dibersihkan. So menjawab soalan Iqbal Zulkifli, jawapannya telah dibersihkan semula dan boleh dibaca. Okey, seterusnya. Dari segi aspek apa? Ini soalan tadi ke? Dia repeat balik soalan tadi ke? Rasanya kita jawab soalan ni tadi. Dia adalah satu amaran sebenarnya. Adalah satu amaran. Amaran dari sudut spirituality. Dari aspek macam spirituality. Sebab Nietzsche dah kata yang suatu hari nanti agama tidak lagi mampu mewujudkan nilai-nilai baik dan mulia dalam umat manusia. So ada satu kena ada benda lain yang mengganti agama tu. Dari segi spirituality lah sebenarnya, aspek spirituality. Sebab bagi Nietzsche, spirituality dan morality tidak tergantung kepada ajaran agama semata. Mesti ada benda lain yang mengajar seseorang tu benda baik dan melarang benda yang jahat. Nietzsche percaya benda tu ada, tapi Nietzsche tak kata benda tu harus. Nietzsche kata pada masa yang sama Nietzsche juga kata yang benda tu tidak semestinya bersangkut paut dengan ajaran agama. Itu
So jawab soalan Amirul dari segi aspek spirituality dan morality lah, morality umat manusia. So seterusnya banyak tu soalan ni. Okey, faham. Terima kasih saudara Amirul. InsyaAllah Pak. Pada pandangan saudara, jika tidak melalui pemanipulasian abangnya sekalipun, tidakkah Indonesia juga turut memberi kesan kepada Nazi, terutamanya dalam menolak hal-hal yang egalitarian dan demokrasi, terutamanya dalam idea will to power dan overmatch, dan apakah tidak ada cacat celanya pada Indonesia? Okey, sebenarnya idea falsafah ni dia tak adalah kalau ikutkan bukan abang dia, adik dia. So balik pada soalan, jika adik dia tak memanipulasi idea Nietzsche ni, sebenarnya pun masih lagi terdedah kepada salah tafsiran. Sebab idea falsafah ni bukanlah sesuatu yang mutlak, dia absolute truth. Dia terbuka kepada interpretasi. Okay, orang ni baca lain, orang tu baca lain. Macam Nietzsche kan, Nietzsche seperti mana dalam mukadimah saudara Benz tadi, ada yang Nietzsche kata, ada yang kata puak kanan kata, oh Nietzsche setuju dengan kita, apa yang Nietzsche jumpa hari ni adalah, apa yang Nietzsche cakap hari ni adalah sedara dengan kita. Tapi itu pendapat golongan far right. Tapi golongan far left, golongan anarkis, mereka juga percaya bahawa mereka juga mempercayai idea Nietzsche. Sebagai contoh, Emma Goldman, macam saudara Ben tadi kata. Malah kalau nak cerita lagi, aku bagi satu fakta sikit. Dalam buku Anarkisme dan esei-esei lain, Anarchism and Other Nemesis, karya Emma Goldman, dalam bab mukadimah, ada satu perenggan di mana Goldman memanjatkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Nietzsche. Sebab idea-idea falsafah dia yang pada pendapat Goldman memang bertepatan dengan idea anarkisme yang percaya kepada sebuah negara tanpa kerajaan dan masyarakat tanpa kelas. Bahkan salah satu kata-kata Nietzsche dalam buku Maka Berkatalah Zarathustra ni, ya, aku bacakan sikit. Ini aku baca sikit. But the state lies in all the tongues of good and evil, and whatever it talks about, it lies. And whatever it has stolen. Nietzsche, okey, secara mudahnya Nietzsche percaya bahawa apa yang dikatakan oleh kerajaan adalah satu dusta. So quote ni sering diulang siar ataupun di-share oleh golongan kiri, golongan anarkis. Macam saya, macam saudara Ben dan golongan kiri lagi. So menjawab soalan saudara ni, kalau tak ada manipulasi dari adik dia sekalipun, idea falsafah Nietzsche memang agak berbahaya untuk dimanipulasi. Sebab ramai orang tak clear dengan apa yang dikatakan oleh Nietzsche sendiri. Sebab membaca falsafah ni, kita tak boleh baca sekadar pada surface je, tip of the iceberg. Kita kena pergi dalam lagi. So sebab itulah bila membaca karya falsafah, kita kena cross reference. Kita kena rajin buat cross reference dengan jurnal akademik ni, dengan buku tu, yang kata orang memang penat sebenarnya. Sebab aku baca satu buku, dia kenapa nak rujuk tu, kenapa nak rujuk ni, kenapa nak kena rujuk artikel tu, kenapa nak kena rujuk website ni. Dia sebab falsafah adalah sesuatu yang tak boleh difahami on surface. Kita kena pergi dalam lagi. Dan penafsiran seseorang berbeza. Mungkin orang tu kata ni, orang tu kata tu. Padahal idea dia sama je, idea Nietzsche. Orang tu kata ni, orang tu kata tu. So
menjawab pada soalan kedua, tidak ada cacat cela. Sebenarnya idea Nietzsche sama seperti idea falsafah lain, ada sedikit kecacatan dan ia terbuka kepada kritikan. Memang terbuka kepada kritikan. So, dia bukanlah sesuatu yang absolut, yang mutlak, dia terbuka. So, teruskan lagi. Ada lagi soalan? Oh, banyak betul soalan aku jawab ni. Dalam Zarathustra, ada pandangan Nietzsche mengenai 3 metamorfosa roh, mengenai unta, singa dan kanak-kanak. Jadi bagaimana Nazi menafsir figura kanak-kanak jadi figura yang haus darah? Oh, okey, ni menarik ni. Sebelum tu saya nak acknowledge saudara Iqbal Zulkifli, ya, memang ada dalam bab mana on the three transformation kalau tak silap saya. Sekejap ya. Ya, memang ada dalam second part The Spoke Zarathustra. Dia ada satu bab namanya on three transformation, memang ada. So Nazi, kalau korang tengok, baca, kalau korang go through sejarah, pendoktrian Nazism ni, bagaimana Nazi menafsir figura kanak-kanak menjadi figura yang haus darah. Sebenarnya ketika Hitler memerintah, Hitler ada tubuhkan satu organisasi kanak-kanak. Dia macam, kalau kita dekat sekolah hari ni ada unit pengakap lah. Kalau zaman Hitler dulu, dia macam unit pengakap, tetapi dalam unit pengakap tu mereka diajari tentang ideologi Nazism. Nama institut ni adalah Hitlerjugend, pemuda Hitler Youth, di mana kanak-kanak berusia 10 hingga 18 tahun mereka diwajibkan untuk masuk persatuan ni, dan mereka diajarkan tentang teori-teori bangsa Jerman yang teragung, konsep bangsa Arya tu lah. Dan sekaligus mereka doktrinate kanak-kanak sebagai seorang yang haus darah. Maknanya mereka ni macam, yelah, kalau macam kita kat Malaysia, camp unit co-curriculum kan, kita pergi berkemah, kita pasang fotografi, kita nyanyi-nyanyi, kita belajar kan. Diorang sana lebih daripada itulah. Diorang bukan sekadar nyanyi keliling unggun api, lepas tu bakar marshmallow. Diorang lebih daripada itu. Diorang siap belajar rifle lagi, belajar menembak lagi, rifle practice. Kemudian ketika perang, Hitler, kerana tentera Jerman ketika perang ni ramai yang dah mati, so mereka dah terdesak, mereka ambil kanak-kanak ni untuk berperang sekali. Kita tengok betapa kejinya Hitler, sehingga kan di akhir perang dia ajak kanak-kanak sekali untuk angkat senjata dan berperang bersama. Bahkan kalau kau tengok filem ni, ada satu filem ni aku nak cadangkan kalau korang tengok lah, filem The Untergang, The Downfall. Tajuk filem tu The Untergang ataupun The Downfall. The Downfall ada satu babak di mana ada satu budak ni umur 9 ke 10 tahun, tak silap. Mereka akan bawa pelancar roket anti kereta kebal dan mereka akan diajar untuk menembak ke arah musuh. Belum sampai kereta kebal tu, pengajar dia dah mati, kena tembak. So dia tak sempat nak tembak, dia lari, budak tu lari. So kita tengok betapa horornya perang ketika itu. Budak-budak pun didoktrin untuk perang, untuk didoktrin supaya membunuh orang yang haus, jadi seorang yang haus darah dan membunuh orang lain. Benda tu Hitler lakukan sejak kanak-kanak lagi. Benda ni berlaku. Jadi masa zaman Nazi Jerman dulu, kanak-kanak dihasut dengan idea bangsa Aryan dan mereka diajar untuk melayani bangsa lain dengan begitu teruk sekali, dan sehingga tahap jika mereka terpaksa berperang di medan perang, mereka hendaklah layan orang tu seperti bukan manusia.
So memang itulah apa yang dilakukan oleh Nazism ketika Perang Dunia Kedua, sehingga terpaksa mengheret kanak-kanak yang tak tahu apa-apa ke kancah peperangan. So memang sedih lah. So nak menjawab soalan saudara Iqbal ni, ya, memang ada tafsiran dia. Diorang menafsirkan, jadi budak ni, mereka doktrinkan budak ni bahawa mereka adalah bangsa terunggul dan selain daripada mereka adalah separuh manusia dan layak dibunuh lah. So memang horror, betul, begitu horror sekali begitu. So okay, next. Banyak lagi soalan ni. Hebat betul. Cuba off mic dulu. Ada lagi? Tak apa-apa, jelas. Cuba off mic jap. Mana? Dengar. Jadi banyak juga yang dapat kita tahu pasal Nietzsche ya. Pada malam ni kurang-kurangnya kita tahu bahawa karya Nietzsche ini pernah diselewengkan oleh adiknya sendiri. Okey. Dan pada kesimpulan yang, saya ingat soalan yang hujung tadi, kita tahu bahawa idea apa pun dia akan ada banyak sudut perspektif. Jadi ada orang akan melihat dari sudut begini, ada orang akan melihat dari sudut begitu. Ideanya, benda yang ditulisnya satu je ataupun sama je, tapi yang menafsirkan akan melihat mungkin dari kepentingan berbeza. Jadi golongan tetap akan ada salah tafsir lah. Jadi maknanya sebab ya Al-Quran pun banyak tafsiran apatah lagi karangan ahli falsafah. Jadi kita di sini, kubu ini nak buka lah pada perbincangan. Maknanya bukanlah kita nak bawa bincang Nietzsche ni, maknanya Nietzsche ni serba sempurna. Maknanya tidak ada cacat celah. Tapi maknanya kita nak buka pada perbincangan. Baca, bincang dan datangkan pandangan anda. Sebab ada orang dia selalu tekankan tentang Nietzsche ni mental lah, apalah, nihilism. Tapi orang yang cakap begitu pun tak faham. Apakah itu nihilism yang dimaksudkan oleh Nietzsche? Apakah itu nihilism tu pun dia tak boleh terangkan. Jadi kita nak membawa kepada perbincangan. Ini tujuannya lah. Jadi ini adalah perbincangan tentang Nietzsche yang kali ketiga di Kubu. InsyaAllah di masa depan kita akan buat lagi. Mungkin kita akan jemput lagi saudara Adika lagi masa hadapan. Yang tu saja. Terima kasih juga kepada saudara Najahan dari ASCO yang sudi untuk menjadi pengurus bahagian teknikal pada malam ni. Okey, insyaAllah kita akan jemput lagi. Saya ingat yang tu saja. Terima kasih sekali lagi kepada Adika, Chef Live sebagai pembentang tajuk kita pada malam ni. Nietzsche dan Nazism, satu salah faham. Kepada saudara Najahan daripada ASHO yang menjadi pengurus bahagian teknikal, dan juga kepada penonton-penonton yang menonton dan kawan-kawan yang share. Okey, itu saja. Terima kasih.